OSIS 106 dan TB Selangor. Beri tepukan sikit. Di pasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kita dapat sama-sama berhimpun di Madrasah Kampung Pirasan ini, pusat pengajian tahfiz Al-Quran Bestari, yang saya alu-alukan ketiga-tiga ahli panel. Panel yang pertama Tan Sri Datuk Haji Harusani Zakaria, yang kita sudah maklum sahibus samahah Mufti Negeri Perak. Alhamdulillah dapat hadir bersama-sama kita pada petang ini. Pengurusi panel kita yang kedua pada petang ini merupakan seorang pensyarah daripada Universiti Malawa, Profesor Madya Dr. Khadijah Hambali. Alhamdulillah juga bersama-sama dengan kita. Dan panel kita yang ketiga insyaAllah akan membincangkan tajuk mengenai akidah dan juga murtad. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada petang ini kita akan menjalankan suatu forum perdana. InsyaAllah dalam forum ini kita akan buat 3 pusingan. Kita akan tamatkan lebih kurang pukul 3:30 petang, pusingan yang pertama. Kemudian pusingan yang kedua untuk ketiga-tiga ahli panel. Dan insyaAllah kita lihat kepada masa selepas pusingan yang kedua kita akan buka soal jawab. Jadi tuan-tuan, para hadirin yang ada permasalahan nanti insyaAllah boleh bersedia. Para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, petang ini kita akan membincangkan mengenai tajuk akidah dan juga berkait dengan gejala murtad di kalangan masyarakat umat Islam kita pada hari ini. Saya nak mulakan perbincangan pada pusingan yang pertama ini. Soalan ini khusus saya ajukan kepada yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Harusani Zakaria. Yang berbahagia Tan Sri, saya ingat di antara tajuk penting kita pada petang ini berkaitan dengan soal akidah. Jadi mungkin ada di kalangan kita cuba untuk memahami sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan akidah ini pada pandangan agama kita, supaya kita boleh memahami dan melaksanakan Islam itu. Sila Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berbahagia para pengurusi, ahli-ahli panel yang saya hormati, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya kasihi. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kesehatan dan kesempatan bagi kita bersama pada petang ini. Soal akidah adalah sesuatu yang cukup penting bagi umat Islam. Karena kekuatan akidah atau karena akidah itulah asas penerimaan Allah Subhanahu wa taala atas segala amalan yang kita lakukan, atau ditolak segala perbuatan yang kita lakukan. Bagaimana kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal minas salihat min dzakarin wa unta aw unta wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira." Itu akidah. Karena kita tak boleh percaya. Saya bagi satu contoh mudah. Ya, kita tidak mata buta. Jadi itu kepercayaan kita. Karena kita telah melihat, kita telah ada pengalaman berpegang kepada besi ini. Jadi bila besi nak dibaling ke kita, kita lari. Ya, atau kalau dalam bentuk yang dibentuk tajam, lagi cepat kita lari. Itu yang dipanggil iman. Itu kepercayaan. Jadi mana datangnya? Siapa buat? Itu maknanya ada yang yang berkuasa dalam diri kita, memberikan kita rasa lapar. Dan rasa lapar itu tak jadi apa pula.
ada pula selera. Selera pun tak boleh buat, melainkan ada yang memberi. Di situ banyak kita melihat besaran Tuhan di dunia. Jadi itu yang menjadikan kita percaya wujudnya sesuatu yang menjaga, memelihara dan memberi kepada kita. Rasul yang datang, ya, Rasul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena manusia tak akan sampai dia tahu, dia mungkin sampai kepada pahami adanya Tuhan. Dan itu kerana itulah Allah menurunkan rasul-rasul sejak daripada mula sampai kepada Allah yang macam mana? Berapa ramai? Allahu Ahad, Maha Esa. Itu kepercayaan kita, iman kita pada itu. Dengan apa? Dengan kita melihat dalil. Ya. Satu lagi contoh yang paling besar saya bagikan, mata kita ini berkejip. Kenapa? Mengikut doktor, kalau kita tak berkejip, mata kita begini. Kalau dia tak itu, dia membasahkan mata. Kalau mata kita kering, kita akan jadi buta. Kita jadi buta. Tapi kalau itulah kita nak buat kerja, tak berhenti tutup, buka tutup, bila kita nak buat kerja? Bila kita tengah makan, tak nak tutup, buka mata, kena masuk kari nanti. Tapi kita tak sedar, kita tetap berjalan, mata kita tetap terang, mata kita tetap basah. Ini adalah kurniaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi kita dengan keyakinan itu, maka kita mesti jaga. Dialah yang maha kuasa, dialah yang maha tahu, dialah yang menjaga, sentiasa ada kepada kita. Maka itu kekuatan itulah mesti kita jaga. Jangan sekali-kali kita percaya kepada yang lain, kerana yang lain tak boleh buat apa. Ini akidah itu wajib kita jaga. Dan kita jaga dengan akidah itu tadi, kita lakukan segala sesuatu itu dengan sentiasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pasal itu, kalau dalam ilmu tasawuf dia kata, kita hendaklah berzikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini pada setiap kali kita menarik nafas. La ilaha illallah. Tarik nafas, la ilaha illallah. Siap mata, la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir. Jadi kalau itu katanya, barulah setiap apa yang kita lakukan, kita akan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ada sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang dimaksudkan dengan dengan akidah yang mesti ada dalam diri kita. Yang ini wajib kita pelihara. Karena kalau terpesong sikit, kacau. Dalam pengertian Islam, kita sudah yakin, bila kita sudah yakin, kita tidak boleh terpesong. Kalau kita kata kita yakin ini besi berat, besi keras atau tajam, nak tuju pada kita, bolehkah kita kata, ini besi ini sekali dia lembik kena kita? Atau kita boleh percaya kepada yang lain? Tak boleh. Masa itu, dalam kita percaya kepada Allah SWT, kita jaga akidah kita betul-betul. Tak boleh kepada yang lain. Apa yang kita buat ialah kerana Allah. Kalau kena yang lain, kita terpesong. Itu akidah cukup penting. Apa saja kalau kena yang lain kan? Begitu pasal itu, kita dilarang dalam bentuk riak. Kerana itu kena yang lain. Kalau saya bercakap, saya perasan dalam diri saya kerana saya hebat, maka saya terkeluar. Saya bercakap kerana menyampaikan ini kerana Allah, dan Allah bagi saya bercakap. Alhamdulillah, syukur. Jadi itu akidah kita selamat, dan saya bercakap insya-Allah saya dapat pahala. Tapi kalau saya bercakap kerana tadi disebut seorang ulama besar, saya pun nak terangkap itu, habis saya. Tak boleh. Kerana tak ada apa yang besar melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tak ada yang alif melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu keadaan kita menjaga akidah kita. Akidah dalam Islam cukup sensitif. Paling sensitif ialah akidah kita. Sama ada kita dalam niat, dalam ucapan atau dalam perbuatan kita menidakkan Tuhan, habis. Sri, saya ingat satu kupasan mudah yang kita mudah faham. Kalau saya boleh simpulkan di peringkat pembukaan ini, kita nak katakan akidah ini sebagai suatu tunjang asas. Mana dia kalau tunjang ini tidak betul, bermakna mungkin ada masalah terhadap agama yang kita anuti itu, yaitu Islam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingat apa yang berlaku dalam masyarakat kita, mungkin ada di kalangan umat Islam ini kurang memahami asas ataupun tunjang ini. Saya nak buka soalan ni kepada panel kita yang kedua, Profesor Madya Dato' Khadijah.
Kita lihat dalam masyarakat kita yang berbahagia doktor, selalu juga berlaku, kita nampak di dada akhbar, di kaca TV dan di mana-mana, seolah-olah berlakunya kerapuhan terhadap akidah mereka. Apa yang mereka amalkan itu nampaknya seperti tidak Islam. Pada pandangan sudut doktor, yang mana satu punca ataupun apakah punca-punca yang menyebabkan umat Islam itu begitu nampaknya kurang memahami dan kurang mengamalkan Islam itu? Sila doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, terima kasih saudara pengurusi majlis, ahli-ahli panel yang saya kasihi dan hormati, yang adik-adik yang ada di sini. Alhamdulillah. Walaupun dihujani, bumi kita ini dibasahi, ini juga merupakan rahmat daripada Allah SWT. Ini juga merupakan salah satu daripada akidah kita. Kita yakin dengan kekuasaan Allah, kita telah diberi peluang untuk bersama-sama mendengar forum perdana ini. Dan berbalik kepada persoalan daripada Tuan Pengerusi tadi, apakah gejala-gejala kerapuhan yang melanda dalam kalangan anak remaja, bukan saja anak remaja, bahkan juga dalam kalangan masyarakat Muslim? Saya melihat daripada dua faktor. Yang pertama, saya melihat daripada faktor-faktor internal ataupun dalaman. Yang keduanya, saya melihat daripada faktor eksternal ataupun luaran. Daripada faktor dalaman, saya melihat daripada aspek pengetahuan, ilmu, iman, keyakinan. Kerana berlakunya kerapuhan di sini kerana kurangnya ilmu, kurangnya pendidikan yang ditanamkan kepada anak-anak sejak kecil lagi. Kerana kita tidak didedahkan, tidak diterapkan, tidak diperkukuhkan, tidak diperkasakan. Saya meminjam kata-kata daripada para menteri kita ni. Tidak ditransformasikan, tidak direformasikan. Perkara-perkara inilah yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan kurangnya jati diri mengenai akidah kita. Ini yang berlaku sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kurangnya ilmu, Tuan Pengerusi, bila kita kurangnya ilmu, kita tidak mengetahui apakah yang ada di sekeliling kita, nikmat iman Islam ini yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini kita sia-siakan. Tadi macam yang berbahagia Sahibul Samaha nyatakan, apabila ada ilmu, ada dalil dan kemudiannya diperkukuhkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada di sekeliling kita, maka kita akan terus teguh mempercayai. Tapi persoalannya sekarang ini, daripada segi dalaman kita pun dah tiada keyakinan terhadap apa yang berlaku di sekeliling kita, apatah lagi dengan lambakan-lambakan fenomena daripada luaran. Saya ambil contoh fenomena-fenomena filem seram. Ustaz, sekarang ni filem-filem seram. Jadi apabila disogokkan kepada kita hal-hal sedemikian, kita telah diberikan satu ilmu yang menyatakan bahawa selain daripada Allah ni ada lagi yang lebih hebat. Apa dia? Syaitan. Kita katakan hantu. Jadi kita lebih takut syaitan dan kita lebih takut hantu. Jadi dalam hal-hal yang sedemikian, kita terlupa mengenai akidah kita yang sepatutnya kita tanamkan itu keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada ini juga telah menyebabkan kerapuhan dalam jiwa anak-anak muda kita sekarang. Dan apabila berlaku sesuatu perkara, mereka tidak merujuk, tidak mengadu kepada Allah, tetapi mengadu kepada pawang, mengadu kepada bomoh, mengadu kepada dukun, kerana mereka hebat. Jadi hal-hal inilah yang telah menyebabkan akidah yang sedia ada sedikit itu semakin lama semakin terhakis. Bila terhakis, mereka sudah tidak lagi mempunyai keyakinan kepada pencipta. Bahkan mereka melihat ada lagi yang lebih hebat daripada pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hal-hal ini kemudiannya ditambah pula dengan faktor dalaman yang keduanya adalah kurangnya kasih sayang. Maksudnya kurangnya kasih sayang di sini, kurangnya perhatian daripada ibu bapa, kurangnya perhatian daripada para sahabat, kurangnya perhatian daripada rakan-rakan. Jadi ini juga telah menyebabkan apabila mereka berasa kecewa. Sekarang anak-anak remaja guna perkataan jiwa kacau. Kalau dekat Kuala Lumpur tu guna perkataan jiwa kacau.
Ya, jadi hati tu sentiasa mengalami masalah-masalah, ya. Jadi bila dah jiwa kacau ini, mereka akan mengadu kepada individu yang tidak sepatutnya, yang bukan lagi memperkuatkan akidah mereka tetapi membawa kepada hiburan. Jadi faktor eksternal yang saya katakan, faktor luaran ini juga turut memberi impak kepada kerapuhan akidah yang sedia terjadi. Maka mereka mencari alternatif lain dengan berhibur. Bila berhibur itu, mereka akan rasa bahawa itulah dunia mereka yang hebat, dunia yang baru. Jadi daripada sini mengakibatkan mereka akan terus tidak mempunyai satu bentuk keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi tadi yang berbahagia dan Sri ada menyebut bahawa setiap kali kita melakukan zikir maka akan kukuhlah akidah kita. Tapi persoalannya ini, dalam perkara-perkara yang simple pun kita kurang untuk menyebut nama Allah. Kita nak melakukan sesuatu itu sepatutnya kita baca bismillah. Bila kita menerima sesuatu kita baca alhamdulillah. Okey, tapi kita sekarang ni lebih guna perkataan yang selain daripada itu. Contohnya, instead of kita cakap may Allah bless you, baiklah kita cakap barakallahu fik. Betul tak? Kalau kita kata okay, take care, all the best, apa salahnya kita sebut fi amanillah? Jadi bila kita menyebut istilah-istilah yang fi amanillah, barakallahu fik, okay, syukran jazila, bukankah itu kita menyebut nama-nama Allah? Dengan istilah-istilah yang walaupun simple, mudah, ya, tapi kita mendoakan di situ, maknanya kita merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bererti Allah sentiasa ada dalam diri kita, Allah sentiasa ada dalam pandangan kita, Allah sentiasa ada dalam fikiran kita. Allah, 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 sentiasa Allah. Maka secara tak langsung akidah kita itu dapat diperkasakan. Tetapi oleh kerana kita tidak mempunyai kecintaan kepada Allah, kita tidak mempunyai kesedaran kepada Allah, kita kurang ilmu tentang perkara-perkara tersebut, ya. Saya juga minta maaf, mungkin saya terpaksa menyentuh bab-bab pendidikan juga, kerana saya melihat kurangnya penekanan akidah, ya, di peringkat sekolah rendah, ya. Sekolah, saya tak sebut sekolah rendah, tapi saya lebih suka kalau kita katakan sekolah asas. Sebab dia asasnya menanamkan, okey, bibit-bibit pengetahuan yang kemudiannya tumbuh mengakar dalam diri setiap individu, yang seterusnya akan menghasilkan buah-buah yang harum, manis dan enak dimakan. Jadi sama juga kalau daripada sekolah asas ni kita tidak tekankan bab-bab akidah, tidak menekankan bab-bab pendidikan akidah ini, menjelaskan kepada pelajar-pelajar ini mengenai apa itu maksud akidah, apa itu konsep akidah, bagaimana hendak mengaplikasikan akidah dalam kehidupan seharian, maka apabila mereka menjejak usia dewasa, mereka kurang untuk mengetahui mengenai apa dia akidah. Maka daripada situ dia akan melalui kerapuhan dan seterusnya terhakis. Jadi kita wajar menetapkan, ya, memperkukuhkan, memperkasakan mengenai pendidikan akidah kepada kanak-kanak. Wallahu a'lam. Masih Prof, saya ingat satu penerangan yang baik. Mudah-mudahan yang hadir ni tidak jiwa kacau lah Prof. Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang biasa, selesa. Saya ingat satu benda yang penting yang disebut oleh Prof tadi, soal pendidikan. Jadi mudah-mudahan ibu bapa ni di antara benda yang sangat penting, pendidikan di rumah khususnya. Sekarang bukan saja wayang hantu Prof, macam-macam jenis wayang ada. Import daripada seberang banyak, dengan pari-parinya, dengan pelbagai perkara yang kadang-kadang kita terpengaruh, yang menunjukkan benda itu yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin yang dirahmati Allah, saya ingat untuk yang berbahagia Ustaz Farhan, kita lihat mungkin yang hadir ini diantaranya ramai yang asli Islam, ada juga yang baru memeluk Islam. Kita nak dapat pandangan daripada Ustaz, yang berbahagia Ustaz, apa sebenarnya nikmat yang kita dapat bila kita berada dalam iman dan berada dalam Islam ini? Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dia tak berapa kuat tu. Yang memberi salam ni sunat, yang menjawabnya wajib. Jadi saya nak dengar kuat-kuat sikit lah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barulah semangat sikit. Jin-jin syaitan pun semua takut. Terima kasih moderator. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Mufti Negeri Kerajaan Perak, Profesor kita, ya.
telah mengutarakan pandangan dalam sesi yang pertama, ya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh sekalian, apabila kita memperkatakan mempertahankan nikmat iman dan Islam, ya, saya teringat tentang satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah SAW menukilkan dalam satu hadis, bila kita berada di dalam agama Islam ni, tentang nikmat iman dan Islam ni, Nabi menyebut iqralu bil lisan. Iqralu bil lisan maknanya kena ucap dengan lidah. Apa yang diucap? Bu-ibu, kalimah syahadah. Cuba kak jari semua macam ni. Ikut Ustaz. Angkat tinggi-tinggi sikit. Ini bukan satu Malaysia. Mengisahkan Allah. Baik muslimin angkat semua. Angkat. Satu macam ni angkat. Ya. Baik ikut saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Alhamdulillah, ini kalimah syahadah. Tapi angkat, jangan sebar angkat jadi satu Malaysia. Nah, itu adalah kalimah syahadah. Kita mengakui bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Bukan itu rogan inan. Tahukah itu rogan? Mempisah batang rogan ni lenduk ragam. Nah, Tuhan harahula. Minta maaf Datuk Mufti cakap bahasa Jepun. Prof, Jadi, ini keyakinan. Apabila kita mengucap dua kalimah syahadah, kemudian wa tasdiq bil qalb, kena semat dalam hati. Keyakinan itu. Jangan was-was. Tuhan ini ada atau tiada ini? Aku tidak nampak Tuhan ini, bah. Dulu dalam Kristen dulu aku nampak tu patung Yesus di gereja, dia bilang. Bila berada dalam Islam tak nampak tu Tuhan. Jadi beza kita dengan agama lain, kita mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah seperti Tan Sri sebut tadi. Ya, kita tidak boleh bertuhan selain daripada Allah. Mana-mana agama yang bertuhankan selain daripada Allah, agama itu batil, tidak diterima. Sebab Tuhan tak boleh dinisbahkan kepada benda, kepada makhluk. Allah menyebut dalam surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang memilih agama, kata Allah, selain dari agama Islam, agama itu ditolak. Ditolak sebab apa? Akidah dia tidak betul. Agama pagan, dia menyembah kepada ragan. Agama Kristian menyembah kepada Trinity, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Betul tak Ustazah? Ustazah Nazihah dulu pun mantan misioneri Kristian kan? Alhamdulillah, comel muka isteri Ustaz Amzar. Mana Ustaz Amzar kita? Ya, salah seorang staf di Tafiz. Dulu muka Kristian, masuk Islam, belajar di Kelantan, balik bertugas di madrasah. Alhamdulillah, nikmat iman Islam. Ya, baik. Apabila kita semat dalam jiwa, kita mencintai Islam ni, apapun cabaran, kemiskinan, dilanda pergaduhan suami isteri, anak-anak yang derhaka, tidak hormat kepada mak bapak, seorang suami yang panas baran, panas baran, suami panas baran, sabar. Nah, abang-abang di hadapan saya, isteri tidak salihah, jangan cuba mencari seorang lagi si salihah, karena salihah yang ada. Bukan? Jadi ini cabaran demi cabaran. Kalau kental nikmat iman dan Islam, datanglah ombak badai, tetap kita sayang kepada nikmat iman dan Islam. Prof kita, Tan Sri kita pada petang ni membawa orang kesayangan, Puan Sri ada, menunjukkan Tan Sri sayang pada isteri dia. Betul tak Tan Sri? Kalau dia tak sayang, dia takkan bawa. Naik kapal terbang sama, tidur hotel sama. Prof pun sama juga. Alhamdulillah, suami kesayangan ada di belakang sana. Walaupun jalan tak rupa siap bang ya, alhamdulillah menemani isteri kesayangan. Okey. Tan Sri ditemani oleh Puan Sri. Kemudian doktor ada buat isteri doktor. Tak bawa, alhamdulillah masih handsome. Ini peluang cari seorang lagi.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang akhir sekali kata Nabi, yang pertama iqraru bil lisan wa tasdiq bil qalb wal amalu bil jawari. Kena bukti dengan amalan. Sebagai seorang Islam, bagaimana kita sebagai seorang Islam kalau tidak sembahyang? Nah, ada kita masuk di kampung nun sana jauh-jauh dalam program dakwah baru-baru ini. Apabila kita sebut berapa tahun sudah masuk Islam, Ustaz, saya sudah 20 tahun sudah masuk Islam ini. Kau pandai sembahyang kah? Aku tidak ingat itu Fatihah itu macam mana itu Fatihah itu. Oi, sudah 20 tahun masuk Islam, Fatihah pun tidak betul. Ingatkan main-main. Bila kita tes talaki seorang-seorang datuk, kita masuk kampung, ajar mengambil wudu, perdoain datuk rukun 5 rukun Islam, sebut-sebut praktikal wudu, sembahyang berjemaah dan sebagainya. Kita talaki Fatihah seorang-seorang. Kan? Bukan kita nak ajar Quran 30 juz, Fatihah saja. Sebab Fatihah rukun sembahyang. Betul Prof Tasri? Nah, bila kita sebut Suratul ladzina an'amta alaihim, kita ingatkan main-main betul lah, tak tahu. Rupa-rupanya memang betul. Jenuh mulut Ustaz. Siratal ladzina an'amta alaihim, akhir kali disebut siratal ladzina an'amta alaihim. Bolehlah Pak Ustaz, dia kata. Macam mana tuan-tuan? Kalau begini keadaan umat Islam. Ini yang saya kata, anak kena sekolah madrasah tapi anak kena sekolah. Biar itu yang membawa kita kepada islah dalam keluarga kita. Nah, tadi Prof menyebut tentang hantu bunceng. Menyebut tentang hantu perkara-perkara ni. Saya tertarik tentang hantu bunceng. Saya tak tengok, saya tertengok. Di antara pelakon dia Maya Karim. Bujang pula tu Ustaz Fendi. Nah, hantu bunceng dengan gigi di makeup dia menggigit orang. Kalau Maya Karim dah gigit Ustaz, saya suka digigit hari-hari. Sebab dia janda muda. Oleh sebab itu, ini perkara-perkara karut yang berlaku dalam masyarakat hari ini, yang perlu dibenteras. Dan kita minta panel pada Pak RTM kena menapis perkara-perkara rapat dari kena bukti dengan amalan kita. Jadi secara cukup untuk round yang pertama, insya-Allah kita jangan ke mana-mana. Walaupun ada di kalangan tuan-tuan yang mengantuk, jangan ke mana-mana sebab ada round yang kedua dan sesi soal jawab. Nah, bagi mereka yang mengantuk, saya nak beritahu. Seorang syekh saya ketika belajar di Azhar dulu, apabila berada dalam majlis ilmu, syaitan ada di 3 tempat. Nah, dengar baik-baik. Pertama kali syaitan ada di kelupuk mata. Ngantuk, khusyuk, rupa-rupanya dia tidur. Kan? Satu lagi di tengkuk ni. Kemudian satu lagi di pinggang. Sakit, duduk lama-lama. Bila lah Ustaz Farhan nak berhenti tu Tan Sri sekejap, dia profesor pun sekejap, dia pula lebih-lebih. Sakit pinggang. Wallahualam. Doktor, teruskan insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Siratal lazina ngam-ngam Ustaz begitu punya dia. Satu pembukaan yang menarik lah saya ingat Terima kasih pada Ustaz Farhan. Saya ingat itu di antara benda-benda yang berkaitan dengan nikmat Islam dan iman. Dan akhirnya nanti kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Dia akan tanya kita apa yang kita bawa Allah Ustaz ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, saya ingat di antara cabaran besar yang berlaku dalam masyarakat Malaysia mengenai iman, Islam dan juga akidah ini, di antaranya adalah soal murtad. Soal keluar daripada agama Islam, keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Soalan ini saya nak panjangkan kepada yang berbahagia Tan Sri Sahibus Samahah Mufti Negeri Perak. Saya ingat Tan Sri sekarang berlaku juga di mana-mana. Semakin ramai kita dengar, semakin banyak suara-suara, semakin berani. Satunya nak mempertikaikan Islam. Dan kita dengar juga Tan Sri sendiri pernah sebut dulu, di Malaysia ni di antara lebih kurang berapa ratus ribu yang sudah keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak minta pandangan daripada Tan Sri, apa sebenarnya punca berlaku begini, dan bagaimana kaedah yang kita nak gunakan supaya murtad ini tidak berlaku dalam masyarakat Islam kita. Sila Tan Sri. Terima kasih Mufti, tuan-tuan dan puan sekalian. Tuhan berfirman dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinil insi wal jin yuhi ba'duhum ba'da zukhrufal qawli ghurura. Kata Tuhan, demikian itu kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh yang terdiri dari kumpulan jahat di kalangan manusia dan jin. Syayatinul insi wal jin. Syaitan itu mana jahat. Jadi syayatinul ins, manusia jahat, wal jin, dan jin jahat.
jin ada juga yang baik. Yuhi ba'duhum ba'd. Mereka membisikkan di antara sama mereka, ya, sama mereka apa zukhrufal qaul, perkataan-perkataan yang mengelirukan, hurura dan menyesatkan. Pada tahun 60-an atau awal pada pertengahan tahun 70-an, heboh sekali di Malaysia ini bahawa Islam akan bangun di Asia sebelah sini, yaitu di Indonesia dan Malaysia. Dan kebetulan di antara Indonesia dan Malaysia ini teramai sekali orang Islam di dunia, paling ramai. Dan kita lihat juga gerakan Islam mula bangun begitu hebat. Khususnya kalau kita lihat di Malaysia pada waktu itu dengan gerakan ABIM, ya, sehingga sekolah-sekolah, universiti bertukar daripada pakaian yang tidak menutup aurat kepada pakaian yang menutup aurat, lebih daripada sekolah Arab lah, ha? Bahkan yang pakai purdah, begitu hebat. Timbullah keadaan yang nampak ada kehebatan Islam sudah mula menonjol. Dan ini sebenarnya telah menggerakkan satu gerakan hebat di kalangan orang Eropah. Mereka sudah jadi takut, kerana memang Islam ditakuti di mana-mana pun. Dan kebetulan pula Islam bisa agama Kristian di Barat telah ditolak. Ya, ini telah diperlakukan oleh Archbishop of Canterbury, ya.